Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, okay, hari ini kita dapat sekali lagi bersiaran untuk sesi market research kita. Okay, dan untuk tajuk kita pada hari ini adalah untuk kita membuat sesi bedah, okay, bedah siasat berkenaan dengan syarikat KPJ Healthcare Berhad, sebuah syarikat, I think ramai daripada kita tahu berkenaan dengan syarikat ni, dia dah hospital business, okay, dalam sektor healthcare. Dan hari ini kita akan cuba untuk lihat bagaimanakah perkembangan syarikat KPJ ni setelah melalui tahun 2020, okay, tahun yang mana crash dan juga pandemik berlaku. Kita nak lihat terhadap hospital ni sama ada dia mendapat tempias yang positif, okay, ataupun yang negatif untuk tahun 2020. Okay, so ini adalah annual report bagi tahun 2020 bagi period ending 31st December. Okay, ni dia punya final report ending period 31st December 2020, okay, untuk financial year 2020 dia. Dan kita akan cuba untuk selidik berkenaan dengan lebih detail lagi, okay, daripada syarikat KPJ Healthcare ni, insyaAllah. Okay, so sebelum kita mula seperti biasa, okay, jangan lupa untuk klik button share. Okay, thank you so much kepada yang dah share this video. Okay, thank you so much. Boleh bagi feedback sama ada boleh nampak saya punya slide yang saya share, ataupun boleh dengar suara saya dengan jelas. Boleh berikan feedback, okay, agar saya boleh betulkan sekiranya terdapat sebarang masalah teknikal sebelum kita mula. Takut nanti kita dah bincang dah jauh kan, tapi nanti tak dengar. Okay, so hopefully you guys can hear me loud and clear, insyaAllah. Alright. So, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Malam ni insyaAllah kita akan cuba untuk bedah siasat, okay, report, annual report bagi syarikat KPJ Healthcare Berhad, sebuah syarikat hospital dalam sektor healthcare. Telah bertapak di Malaysia, I think quite some time dah. Didagangkan di Bursa Malaysia sejak tahun 2002 lagi. Okay, dan sehingga kini telah memasuki tahun 2020. Okay, dan bila kita tengok track record, okay, so far syarikat ini tak pernah rugi, itu saya mention. Okay, so sejak 2002 kalau kita lihat prestasi syarikat ini sentiasa mencatatkan keuntungan. Dan juga kalau kita nampak daripada segi peningkatan syarikat ni agak baik daripada before this bawah 100 juta sebelum 2009. Net profit dia semuanya di bawah 100 juta ringgit, tetapi menjelang tahun 2009 dan seterusnya, okay, so syarikat ini telah meningkat dia punya pendapatan dari tahun ke tahun. Okay, ada juga sedikit penurunan, okay, tapi kemudian tahun berikutnya dia recover balik, dan juga sehinggalah tahun 2020 yang mana still making profit, dia masih membuat keuntungan. Cumanya daripada segi prestasi keuntungan berbanding tahun sebelumnya, okay, iaitu tahun 2019, kita nampak ada sedikit pengurangan. Bukan sedikit lah, banyak juga pengurangan, lebih kurang 100 juta ringgit daripada segi pengurangan net profit bagi tahun 2020 berbanding dengan tahun 2019. Okay, so mari kita lihat apa yang terjadi dan juga kenapa ia terjadi. Semua itu normally dia akan diceritakan di dalam annual report dia. Okay, dan itu yang kita nak cuba cari dan cuba kita nak gali, okay, berkenaan syarikat ni. I think jarang-jarang orang sebut-sebut tentang syarikat KPJ ataupun dalam sektor healthcare, ataupun yang dalam REITs dan sebagainya. Mungkin dia tidak mungkin ialah bukan favorite bagi orang ramai, okay, memandangkan dia mungkin dia bukan dalam most active. Dia tak adalah keluar setiap hari dalam most active stock. Dia juga taklah
buat kenaikan yang sampai beribu-ribu persen, dia bukan kategori tu yang apa naik 1000% dalam setahun, dia tak ada buat macam tu. Okey, tapi kalau kita lihat daripada prestasi kewangan, okey, cukup baik, setiap tahun membuat keuntungan, dan daripada segi dividen, okey, so itu mungkin antara ada pelabur yang menarik ataupun tertarik kepada dia punya dividen distribution, okey, pembahagian dividen dia yang cukup menarik juga, okey, bagi mereka yang mencari dividend stocks ataupun pulangan daripada income, dipanggil fixed income, bukan fixed income lah, dia sebut sebagai pendapatan yang konsisten. Okay, setiap tahun tu kalau kita lihat KPJ ni, okay, saban tahun dia tak miss, okay, untuk memberikan shareholder dia dividen. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, okay, dia punya dividen sejak tahun 2002, okay, so ada memberikan dia punya dividen, okay, so setiap tahun dan kalau kita lihat untuk prestasi tahun akhir-akhir ni, okay, 2020 dia cuma memberikan 3 kali dividen, okey. Kalau kita nampak kat sini 1 2 3, okey. Tapi 2019 dan sebelumnya mostly dia akan memberikan 4 kali. Okey, so 4 kali dividen dalam masa setahun. Okey, so kalau 2019 kita nampak 1 2 3 dan 4. Okey, 2018 1 2 3 4. Okay, dan juga tahun sebelumnya. Okay, so konsisten setahun 4 kali before this, selain daripada tahun 2020, okay, yang mana berlakunya COVID-19, tidak miss untuk memberikan dividen saban tahun. Okay, so mungkin ada kategori pelabur yang berminat untuk mendapatkan saham yang memberikan konsisten dividen. Mungkin dia telah membeli saham syarikat ini pada tempoh awal, okey, yang mana kalau dulu didagangkan sangat murah, okey, dulunya di bawah 10 sen je, okey, so the first didagangkan sekitar bulan Oktober 2002, okey, so harga lebih kurang closing, okay, opening kita ambil 0.075, okey, so ni mungkin dia dah berlaku split, mungkin dah berlaku few times split unit, okey, sebab saya rasa saham KPJ ni pernah touch lebih daripada RM2 macam tu. Okay, tapi sekarang ni bila kita tengok dia di bawah paras RM25. Okay, so mungkin dia dah membuat beberapa kali split lah, okay, split unit, so maka dia akan menurunkan semua saham-saham. Bila kita tengok data tu dia akan turunkan ikut, semua akan affected lah. Okay, so mungkin dulu bukanlah 0.075 ni, okay, tapi disebabkan oleh berlakunya split unit, okay, beberapa kali tu, so dia menyebabkan bila tengok balik overall di bawah 0.075. Okey, tapi nak katakan kenaikannya, okey, daripada tahun 2002 sehinggalah tahun 2020, okey, cukup tinggi juga. Okey, so mungkin orang-orang yang menyimpan stok ni ialah mereka yang membeli sejak daripada awal lagi. Okey, so kenaikan lebih kurang 1300 untuk tempoh 20 tahun, okey, hampir 20 tahun, lebih kurang 19 tahun. Kenaikan 1000%, itu in term of capital appreciation, dan juga tak termasuk itu tidak termasuk daripada segi dividen lah. Okay, so mungkin orang yang masih simpan daripada zaman dulu tu memang kalau beli kenaikan capital pun dah 1300, mungkin dia memang tunggu untuk dividen tahunan lah, okay, untuk dia mendapatkan income tahunan dia. Okay, so mungkin ada kategori pelabur yang macam tu, okay, tapi orang muda-muda normally dia nak capital gain lah, dividen ni mungkin dia tak berapa favor, sebab lambat. Okay. Alright, so mari kita lihat apa yang menarik dalam report ni. This is punya report, dia pecahkan kepada dua part. Ni the first part 70 pages. So kalau nak tengok yang the following part, tu dia ada sustainability lain, financial dia lain. Okay, so dia pecahkan kepada beberapa kategori lah untuk bagi nampak macam tak tebal sangat lah. Okay, macam semalam kita tengok Sustainable Property, so dia bagi terus 400 pages. So kalau ada company yang dia tak nak combinekan sekali, dia pecah-pecahkan kepada beberapa main kategori. Right? Okay, so di front cover gambar COVID-19 buat swab, drive thru, kemudian semua pakai PPE dan sebagainya. Okay, so sama juga report ni nampak banyak juga
gambar-gambar, okay, digunakan untuk menarik minat membaca. Okay, so it's good thing. Okay, dia tak plain je. So ni dia punya our vision, mission, core value normal lah. Syarikat mesti ada lah benda-benda tu. Mission statement dia, apa vision dia. Okay, right, ni report dia. Kita cari yang penting saja. Yang penting yang kita mungkin boleh jumpa sesuatu yang menarik. Okay. Okay. Chairman dia Dato' Yusli bin Muhammad Yusof, Presiden dia Ahmad Syahizam bin Muhammad Sharif. Okay. Okay, KPJ at a glance. Okay, so ni adalah tempat ataupun negara-negara yang ada cawangan KPJ ni. Okay, so bukan sekadar di Malaysia. Tapi of course Malaysia adalah main. Saya nampak kat sini Malaysia ada, kalau hospital dia ada 28. So maknanya lebih kurang average satu yang negeri tu akan ada dua lah. Okay. Average lah. Tapi macam Selangor pun dia ada dua, Kelang dan juga di Shah Alam. KL mungkin banyak lagi. Okay, KL ada beberapa. Melaka, I think main city dia ada. Dekat main city KPJ ni ada. Di Seremban dia ada. Dah agak lama juga di Seremban. Okay, so 28 hospital di Malaysia saja. Satu ambulatory care center, satu university college. Okay, tapi ada 3 branches. Dan juga 4 senior and assistant living care. Manakala di luar negara, okay, ada 2 hospital. Okay, di Indonesia ada 2. Dahsyat ni. Okay, di Australia ada 1 untuk senior and assistant living care center. Di Thailand ada 1 hospital dan juga di Bangladesh pun ada. Dahsyat Bangladesh pun ada. 1 hospital dan juga 1 nursing college. So itu dia punya cawangan-cawangan dia selain daripada di Malaysia. Okay, apa lagi menarik? Employees. Okay, so total 15,000 orang. 15,377. Malaysia 14,000, Indonesia 395, Bangladesh 415. Habis. Dekat okay, dekat Australia tu is apa ni? Untuk dipanggil senior and assistant living care. So dia bukanlah apa ni, basically hospital lah. Dia bukan hospital. Okay, operating bed total ada 3,410. Okay, di seluruh cawangan dia. Malaysia ada 3,000 katil 3,230. Banyak juga. Average occupancy rate Malaysia 40%, Indonesia 40%, Bangladesh 47%. Saya tak berapa familiar untuk sektor healthcare ataupun hospital ni sebenarnya. Kita nak tahu sama ada occupancy rate tu okey atau tak, sebab kita bukan dalam bidang tu lah. Tapi kalau nampak average kat sini lebih kurang lah dalam range 40%, tak sampai 50% pun average occupancy rate. Kalau kita kata property tu occupancy rate kalau 80% is okey lah. Kalau 40% untuk offices memang out lah ataupun untuk real estate, untuk mall ke sebagainya memang teruk lah. Cuma untuk medical ataupun healthcare ni saya tak tahu berapa figure yang okey. Tapi so far dengan 40% occupancy ni pun 40 dalam average 40% occupancy pun dia boleh buat profit. Okay, so okay lah. Cuma kalau dia boleh tingkatkan lagi occupancy rate, that will be akan potentially meningkatkan dia punya prestasi kewangan juga. Okay, alright, so outpatient, inpatient, okay, 2 juta Okay, mari kita baca kat sini. KPJ has a resilient business model drawn from more than 40 years, walau lebih 40 tahun dah experience in Malaysia private healthcare industry. Our value ecosystem center on managing a network of specialist hospital supported by strategic investment in diversified portfolio. We are in a position to create sustainable long-term value for all our stakeholders. Okay, so ni dia punya main business dia, hospital operation, clinical operation, diagnostic services. Okay, so itu servis-servis yang ditawarkan. Ada lagi kat sini ambulatory care, senior assistant living care.
Okay, dan juga ancillary services. Okay, business expansion, education, health, tourism. Okay, so banyak ni belum masuk lagi yang kita nak tengok main, kita nak tengok daripada managementnya review. Itu sebenarnya apa benda yang kita nak dapatkan highlight dia. Okay, tapi tak apa, kita tengok je kat sini apa yang menarik perhatian. Okay. Six capital, financial capital. Okay, kalau kita nampak kat sini key inputs untuk capital expenditure, dia punya capex bagi tahun 2020 menurun menurun almost half juga compare to 2019. 2019 capex dia 415 juta, bagi tahun 2020 capex dia dah 274 juta. Okay, dan juga total borrowing meningkat bagi tahun 2020 daripada 2019. 2019 1.8 bilion, bagi tahun 2020 sebanyak 2 bilion ringgit. Okay, so ada peningkatan kat situ. Dari segi revenue, dia buat revenue dalam percentage lah. Kalau growth revenue growth nampak menurun lah. Okay, revenue menurun compare to 2019. EBITDA pun growth menurun. Dividend payout share nampak ada pengurangan juga daripada 2 sen kepada 1.2 sen. Cash generated from operation pun menurun. Alright. Okay, apa lagi kat sini? Manufactured capital. Right. High-tech system dia ada MRI, CT scan, CT simulator, angiography. Okay, banyak juga. So okay, macam almost complete lah barang-barang yang dia ada, ataupun dia punya equipment dia yang boleh digunakan. Okay, outpatient Malaysia 2 juta. Inpatient yang menurun. Okay, so kalau kita nampak kat sini hospital statistik, outpatient sebenarnya menurun sikit dia, okay, daripada 2.6 juta kepada 2.4 juta. Cuma untuk inpatient mana yang masuk ward apa semua tu baru kurang daripada 315,000 kepada 237,000. So tu secara tak langsung kita nampak bila occupancy rate menurun untuk bed tu. So secara tidak langsung dia telah mengurangkan revenue dan juga dia punya profit. Okay, sebab I think most ataupun main the big chunk of dia punya business adalah datang daripada inpatient lah. Yang buat rawatan, yang buat pembedahan dan sebagainya tu, of course tu dalam belanja yang besar kan. So dia datang daripada situ. Okay. Surprisingly untuk operating bed operation meningkat. Meningkat 30 operation lah 2019 daripada 3,200 meningkat kepada 3,230. Okay, cuma average bed occupancy tu yang menurun banyak juga daripada 67% turun kepada 48% saja. Okay, sama juga apa yang berlaku di Bangladesh, okay, dan juga di Indonesia. Okay, kita dah boleh jangkakan lah sebab bila lockdown kan, dia buat sekatan sebagainya. So mungkin ada orang yang kena rentas negeri, kena rentas daerah untuk dapatkan perkhidmatan outpatient so ataupun inpatient, dia nak prefer yang dekat lah dan senang dia dapat. Tak adalah, kalau dulu tak kisah boleh pergi mana-mana, you nak hospital, you ada medical card kan, dia nak pergi mana-mana ikut suka kan. So sekarang mungkin sebab last year kita ada lockdown, okay, so berlakunya restriction daripada movement, so itu juga mungkin menyebabkan prestasi dia berkurangan. Okay, alright, apa lagi? Electricity semua dia cerita Dahsyat betul ni. Human capital, okay, ni human capital dia. Intellectual capital, okay, apa lagi? Social relationship capital. Social relationship sekali lagi sambung. Okay, panjang betul ni. Mana management punya review? Statement for chairman baru sampai. Okay, so kita baca apa yang dia cerita.
Dear value shareholders and other stakeholders of KPJ, I am pleased to report that KPJ overcame a multitude of unprecedented challenges in the highly challenging time to turn its resilient performance in 2020. Although we were hit hard by the COVID-19 pandemic and the different phases of the stringent but necessary movement control order, our people step up on the plate to prove their mettle and make steadfast progress on several fronts. Okay, apa yang cerita kat sini. The year also saw a thoroughly re-evaluating our states of play and putting in place of building block. They are laying strong foundation for KPJ's sustainable growth. Today, a re-energized KPJ is well positioned to make good advances forward in its value creation efforts as the biggest private hospital group in Malaysia by bed count capacity. Okay, so daripada segi jumlah katil, KPJ paling besar lah kat Malaysia untuk private. It is my privilege to present the annual report of KPJ Healthcare Berhad for the financial year ended 31st December 2020, incorporating the tagline People, Passion, Purpose. This year annual report pays tribute to the resilient dedication and passion of our people. Okay, apa yang penting lagi? Okay, apa kita teruskan? Ni highlight dia kat tepi ni kita nampak. Highlight of dividend, declared dividend 1.2 sen untuk total untuk setiap ordinary share with a total dividend of 86 million so 86 juta diperuntukkan untuk pembayaran dividen. Net profit adalah tadi berapa? 100. Net profit 110. Okay, so okay, dia punya dividend policy agak tinggi juga. Community outreach programs 15 juta. People patient. Okay, so dia cerita pasal ekonomi Malaysia, contraction, GDP, okay, MCO. Yang kita nak cari tentang syarikat dia ya, itu yang lebih penting dan main purpose kita baca ni. Okay, so BOR lower, inpatient fell 24% year on year. Revenue declines 11% daripada 2.4 bilion kepada 2.7 bilion. 2.4. Ni revenue 3.5. Okay. Daripada 2.7 kepada 2.4 bilion revenue. Net profit almost separuh daripada 2019 berkurang. Okay, so dia punya payout dividend okay, nampak tu sebenarnya dia adalah 46% daripada group net profit so dia bayar dekat shareholder dia 46% daripada keuntungan syarikat kepada shareholder. So mungkin orang suka company ni sebab dia untung dia bagi sama-sama dengan shareholder. So kalau you banyak unit, banyaklah you dapat. Okay. Okay, sambung lagi daripada chairman. Okay. Alright, so dia punya strategi, okay, dia panggil sebagai creation of synergies across the KPJ group businesses to outperform the industry and deliver sustainable total shareholder return. Okay, so bagus dia fokus dekat shareholder dia lah. Okay, so para pelabur suka kalau orang pentingkan shareholder dulu. Okay, ataupun stakeholder sekali lah stakeholder dan juga shareholder. Okay, apa lagi cerita yang menarik kat sini? Dasar-dasar yang kena nak buat untuk growth sebagainya. Okay, dia ada pelantikan board of director apa semua. So MD yang baru sebenarnya dia lantik 1 Julai 2020 Presiden juga MD dia Cik Ahmad Syahizam tu baru masuk sebenarnya tahun lepas bulan Julai. So tak sampai setahun lagi lah. Okay, so baru. Okay, so kita tengok macam mana nanti prestasi untuk 2021 pula. Okay, so 40 tahun dah di dalam industri ni.
Panjang pula statement daripada chairman. Biasa chairman ringkas, tapi ni bagus lah. Dia very very particular kot untuk bagi apa pandangan dia. Management review, okay. Okay, ni apa yang dia dah buat. Dia buat apa? Okay, option untuk JomPay via bill. Oh, bagus ni. Guna JomPay pun boleh. Kemudian Reader Digest Trusted Brand from Private Hospital. Oh, menang Platinum. Okay, untuk tahun ketiga berturut-turut. Bagus, okay. Good job, good job. Okay, apa lagi? Ni program dia. Okay, so moving forward, ini kita nak tahu. Year 25 past the turning point of global economy. Okay, so kita dah memang dah tahu dah. It's a recovery year untuk 2021. Okay, memang GDP kita expected 6.5 kepada 7.5, okay, bukan 6.0. Ikutlah bank mana ada yang bank 6.5 sampai 7.5 lah untuk GDP growth. Okay, belum sampai lagi tajuk apa dia cerita ni. Okay, ni government punya inisiatif. The last many years have seen us opening up new hospitals across the country and focusing our effort on reaching the break-even point as soon as we can. Moving forward, we will now explore how best to utilize and optimize the capacity of this new project that we have embarked on. While KPJ already has a strong presence in Malaysia, we will turn our effort to exploring opportunities outside of Malaysia. Although we already have a presence in Indonesia and investment in Australia, we re-evaluate our involvement in these operations and look beyond them. The board is of the opinion that whatever we take on from now on, that we must do it more efficiently and is a much different manner than before. Okay, so dia melihat kepada exploring juga kepada global market, dia keluar daripada Malaysia. Any opportunity yang ada is good. Okay, business kalau tak grow, you akan dying. So bagus dia punya vision. Keep on growing. Whatever economy kena juga, mental kena kuat. Kena grow. Alright. Okay, apa lagi? Okay, alright. Okay, tu dia punya chairman review. Okay, sekarang kita masuk ke President and Managing Director. Apakah yang akan diceritakan dalam ni? Okay, rasanya lagi panjang kot daripada chairman sebab dia MD dan juga Presiden. Okay, sama cerita ni tadi, sama. Kita tengok moving forward apa yang dia nak buat. Sama revenue menurun, profit menurun berbanding 2019. EBITDA okay, COVID-19, okay, outbreak, pandemic, cerita tu lah 2020. Okay, dia kalau menariknya, kalau chairman punya speech dengan MD punya speech tu tak redundant lah, maknanya tak cerita dua kali lah. So chairman cerita apa dia nak cerita, so bila MD dengan presiden punya ataupun CEO punya review tu cerita benda more on operation ataupun yang untuk moving forward apa yang dia nak buat lah. So tak adalah panjang nanti kan. Okay, itu just my opinion lah. Tak kisahlah, dia orang punya report, dia orang buat ikut dia orang punya selera lah. Alright. Okay.
Alright, so ni agak menarik juga. Mungkin yang kita tak tahu. Catering for decanted non-COVID-19 patient from the MOH. A key strategy combating the pandemic is to increase the number of non-COVID-19 patients that we can take from the MOH to free up their capacity so they can better manage COVID-19 cases. At the federal level, we have reaffirmed our offer of support to the government by offering our services in hospital for the decanting of non-COVID-19 patients. At the state level, all our regional CEO and KPJ hospital CEO are to engage directly with the respective state's medical director and heads of MOH hospital in offering these services. We continue to offer up to the 100 different services and procedures to the MOH based on pre-agreed package prices. These packages are based on the cost recovery formula with only a small margin to ensure that they are affordable. Okay. Itu antara bantuan yang diberikan so dia orang willing untuk berikan tempat untuk dapatkan rawatan bagi bukan pesakit COVID, okey, mana pesakit-pesakit yang selain daripada COVID di hospital-hospital di seluruh Malaysia bagi cawangan KPJ, okey. Dan juga dia punya price tu dia dah set awal lah untuk bagi affordable dan juga yang lebih small in terms of dia punya margin, okey. Okey, dan juga contingency plan untuk establish full COVID-19 ready hospital. So antara contingency plan dia untuk jadikan readiness untuk buat full COVID-19 hospital. Dekat satu di Klang Valley, okey, dan satu lagi di Johor untuk merawat pesakit COVID sekiranya diperlukan lah. Okay, so dia dah get ready. Ini sebagai contingency plan. Also bagus juga dalam keadaan kita yang sekarang ni meningkat kes-kes secara drastik lately ni. Okay. Okay, dan juga upgrading and enhancing preparedness of KPJ Hospital. Okay, so good. Vaccination support for the National Immunization Plan. So, okay, sebenarnya KPJ juga adalah salah satu hospital yang dipilih untuk membantu bagi first phase of NIP, National Immunization Plan tu, untuk bagi vaccination, yang mana 10 daripada 28 hospital dia diletakkan sebagai vaccination center untuk frontliner from within the KPJ group. Okay. So antara hospital KPJ di Damansara, Ampang Puteri, KPJ Kelang, KPJ Selangor dan juga KPJ Tawakal KL. Alright, so good. So benda ni yang kita kadang-kadang tak tahu kan. So benda-benda ni dia ceritakan di dalam annual report So kita boleh nampak dalam ni, di dalam annual report. Okay, sambung lagi dia punya review daripada Presiden juga Managing Director. Okay, kita cari yang menarik ataupun yang mungkin yang hidden gems apa yang mungkin nak ceritakan. Okay. Ada 59 inisiatif. Ini dahsyat betul ni. Okay. Tapi dia ada manpower lah ramai dia punya staff dia untuk seluruh cawangan tu. Okay. Just people and structure. Okay. Okay. So antara fokus dia adalah untuk upgrading and refurbish older hospital. Okay. Dan juga itu memerlukan capex lah. So dia dah allocate lebih kurang 400 juta bagi tahun 2021 dan juga tahun 2022. 400 juta untuk upgrading hospital yang lama-lama lah. A further 300 bed will be from our new hospital. Okay. Hospital baru, Hospital KPJ Damansara 2 dan juga Sungai Penchala. So kat Selangor dah banyak So ada 4 lah kot kat Selangor, Damansara dan juga Sungai Penchala. Okay. So total target sehingga 2025 dia nak tambah lagi 900 katil. Banyak katil ni.
okey lah kan, sebab zaman sekarang pun ramai orang ada medical card so private ni dah jadi macam norm baru lah so orang demam ke sakit apa sikit pun masuk masuk private kan. Okay, sebab ada medical card lah. Okay, okay, alright, so apa lagi? Hmm. Okay. Dia punya digitalization program, okay, so dia buat terpaksa laju kan because of COVID ni. It's a good thing also, peningkatan daripada program digital mereka. Okay, so banyak program-program digital dia. Okay. Refresh the KPJ brand and marketing. Okay, so dia nak rebrand, mungkin dia nak bagi apa, rejuvenate lah dia punya nama tu, okay, dan juga untuk program marketing dia. So bila orang dengar tu, hospital dia nak pergi KPJ lah kan. Okay. Okay. Our effort to rejuvenate the brand are also aimed at increasing our share price for the long run. Okay, so shareholder suka lah ni in order to do this, we need to be able to offer high quality product and services or change of our performance to compete with others in the same field. If investors see that we can perform at the highest level, they should be able to see the value of our shares. While this is a big challenge for us, I am confident that even as we already have a strong foundation and good people with us, we now just need to improve our marketing and branding as well as strengthen public perception. Our renewed focus on digitalization and new media platform to get the word out on KPJ range of offerings should hold us in a good state. Okay, so dia acknowledge juga apa yang shareholder suka atau minat. Of course lah kan, shareholder nak tengok share prices naik lah. Mana nak tengok share price menurun, rugilah kan. Okay, so ni mungkin untuk long run lah, untuk dia buat upgrading dia nak jadikan branding dia, nak naikkan balik dia punya marketing. So of course secara tidak langsung bila business masuk dengan banyak company making more profit, okay, dan juga investor more investor interested to buy the share, dan ini secara tidak langsung akan membantu untuk menaikkan lagi harga saham bagi syarikat. Tapi dia tak semestinya untung akan saham naik so dia bergantung kepada permintaan dan juga penawaran dia punya supply and demand in term of unit share unit tu. Kalau ada banyak permintaan, demand, orang nak tiba-tiba esok semua nak beli saham KPJ kan, so of course dia akan menolak harga saham tu lebih tinggi lah. Okay, alright, the way forward. By focusing on patient-centric quality outcomes and delivery of 5-star services, as well as by getting KPJ to step up beyond business as usual, we intend to delight patient and other stakeholders and elevate the KPJ brands by restructuring our functional roles for our key management team as well as our overall organisation. Ini normal mana-mana syarikat apabila berlaku pertukaran top management, dia akan ada reorg lah, ataupun restructuring dia panggil, ataupun reorganisation ke apa-apa, tak kisahlah. Cuma of course lah dia akan berlaku di mana-mana syarikat. So new MD, new president, so dia ada vision baru yang dia nak bawa, dan dia memerlukan meletakkan orang-orang yang selayaknya di tempat yang dirasakan perlu. Itu is normal. As long as dia boleh deliver whatever expectation daripada company dan juga daripada investor ataupun shareholder, that will be okay lah sebab dia boleh deliver. So jangan buat ada cost spend apa semua tapi tak boleh deliver, that will be huge problem lah. Okay, tapi itu perkara biasa, jangan terkejut lah macam tu. Okay,
Alright, apa lagi? Oh, ni dah more internal process lah dia nak bagi smooth decision making bagi peringkat management level. Okay, eliminate unproductive activity. Okay. Ah. Mengurangkan work in silos ini perkara yang tidak berapa produktif lah working in silos ni dia memerlukan apa satu push juga daripada management lah untuk bagi teamwork, bagi more efficient dalam buat kerja dan sebagainya. Bukan mudah, okey, bukan mudah, saya tahu. KPJ juga bukanlah company yang baru. So bila company yang lama ni dia ada satu stigma dia ataupun dia ada dia punya culture. So culture tu yang susah untuk break dan juga untuk ubah. Transformation untuk melakukan tu is going to take time, tapi whatever effort yang diletakkan insya-Allah akan berbaloi sekiranya dia dapat memecahkan the old culture yang tidak baik. The old culture yang baik itu of course any business, any company teruskan jangan berhentikan, tapi the old culture, benda-benda yang ada berpuak-puak benda yang tidak baik bagi sebuah syarikat itu memang tak bagus lah in term of memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada patient, kepada klien dan juga kepada bisnes itu sendiri. Okay, so kita mention dia memang 40 tahun experience 40 tahun di Malaysia dalam bidang private hospital. Okay, moving forward, there is renewed hope among many in view of the anticipated rollout of the NIP, National Immunisation Program, for Malaysia and government incentives such as PAMAI. However, KPJ remains cautiously optimistic about our performance for the rest of 2021 in view of the ongoing challenges posed by the pandemic. We will continue to adapt to new market realities and set our sight on implementing strategies that will pave our path toward tangible, sustainable growth. Bearing unforeseen circumstances, we anticipate that KPJ will turn a resilient performance in 2021. Okay, so tu jangkaan dia bagi tahun 2021 ni akan berlaku peningkatan berbanding dengan tahun 2020. So kita nantikan sama ada bagaimana nanti proses. Sebab sini belum keluar lagi. Okay, first quarter pun belum keluar. Mungkin ada kelewatan sebab memang berusaha allow pun beberapa syarikat untuk lewatkan dia punya penghantaran bagi submission of report untuk quarter report disebabkan pandemik lah. Okay, so dia beberapa bulan dia lewatkan. So kita belum nampak lagi the first quarter bulan period ending March lah March 2021 sepatutnya hujung bulan Mei ni kena submit, tapi baru-baru ni berusaha allow untuk extend another month. So mungkin kita kalau ditunggu kalau dia tak boleh siap, so dia ada masa sehingga Jun lah end of June untuk dia submit dia punya quarter report. Okay, so mungkin bulan depan baru nampak lah. Sebab ini pun baru report ni I think minggu lepas baru keluar ke minggu ni. Okay, so baru keluar ni dan dia nak kena submit untuk first quarter dah 21st May baru minggu semalam keluar. Okay, so report ni baru semalam keluar, panas lagi ni. Okay, apa lagi? Itu saja. Okay, so pandangan daripada review daripada KB Chairman dan juga dia punya Presiden berkenaan dengan hala 7 syarikat tentang prestasi 2020 dan juga hala 7 syarikat menjelang penghujung tahun 2021 ni. Okay, so kita nantikan sama ada syarikat ini boleh kembali membuat profit, peningkatan daripada segi profit. Okay, kalau kita lihat sebelum ni dalam 2019 sebanyak 211 juta. Okay, so sama ada 2021 dia boleh catch up to that level. Sama-sama kita nantikan. Okay, so mungkin a bit challenging. Okay, tapi taklah sebab kita tak ada lagi fasa
MCO macam yang first dulu, yang mana memang tak boleh keluar sangat, memang tak boleh keluar betul lah. Okey, yang MCO 2.0 dan juga 3.0 ni dia macam lenient sikit. Okey, tak strict dulu, so mungkin daripada segi bisnes kita boleh anggarkan akan ada peningkatan, okey, in term of untuk rawatan inpatient dan juga outpatient, dan juga mungkin ada untuk operation, surgery dan sebagainya, bagi kawasan-kawasan big city seperti KL ke Selangor, ataupun hospital-hospital yang banyak population lah. Okay, so menarik untuk kita perhatikan, dan juga untuk kita lihat berapakah dividen yang akan diumumkan bagi tahun 2021 ni. Okay, sebab sebelum ni normally 5 sen setiap kuarter, almost setiap kuarter ni lah yang diberikan dividen ni, 0.05 sen untuk setiap kuarter, konsisten sejak 2018 ni. Okay, cuma 2020 ni yang berlaku pengurangan. Right. So I think itu sahaja bagi sesi kali ini berkenaan dengan annual report syarikat KPJ Healthcare Berhad, syarikat yang konsisten membuat keuntungan setiap tahun, dan juga tidak pernah miss untuk berikan dividen bagi shareholder sahabat tahun. Okay. Mungkin ada penggemar-penggemar bagi kategori saham-saham syarikat ini, okay, tapi dia bukanlah dalam kategori most active ataupun most wanted punya stock, tapi bagi mereka yang mencari company yang dividen, memberikan dividen yang konsisten dan sebagainya, dan telah membeli harga saham ni beberapa tahun yang sebelum ini pada harga yang murah, of course dia punya yield akan lebih tinggi. Okay, sebab kalau anda baru nak beli, dia akan effect anda punya yield. Okay, so tu kena faham bahawa bila kita nak cari dividen, kita nak tengok in term of dia punya yield, bukan semata-mata berapa sen, tetapi bila kita convert dengan modal yang kita keluarkan, maka baru kita dapat in term of dia punya percentage, berapakah pulangan daripada segi dividen yang kita dapat. Okay, so kalau kita beli at the peak ataupun harga yang tinggi, of course dia punya yield akan lebih rendah berbanding orang yang beli mungkin harga 10 sen, bawah 10 sen, of course dia punya yield memang cukup baik lah. Okay. Alright, so jangan lupa untuk klik button share, please klik this video agar lebih ramai lagi dapat sama-sama menonton ataupun mendapat manfaat daripada sesi annual report bagi syarikat ini. Dan kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.